Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Baik. Seterusnya. Bentar Right. Ustaz dipenjara 5 bulan, denda 8,000 buat hantaran jelik terhadap Agong. Abdul Malik Tengah ketika didakwa di Mahkamah Session Ipoh atas 2 pertuduhan membuat hantaran jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong menerusi kumpulan WhatsApp. Seorang ustaz dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan denda 8,000 oleh Mahkamah Session atas 2 pertuduhan membuat hantaran jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong menerusi kumpulan WhatsApp 2 tahun lalu. Hakim Azizah Ahmad menjatuhi hukuman itu setelah tertuduh Abdul Malik 63 menukar pengakuan kepada bersalah dalam prosiding sebutan semula kes hari ini. Tertuduh yang juga penceramah berdepan hukuman pertambahan iaitu penjara 2 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Mahkamah memerintahkan hukuman penjara terhadap tertuduh berjalan serentak bermula tarikh ditangkap iaitu 23 Januari lalu. So kalau dia masuk penjara 5 bulan, so dia balance dalam 2 bulan lagi lah. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain dalam kumpulan WhatsApp soal jawab tasawuf. Hantaran itu telah dilihat pada pukul 8.30 di Batu 10, Kampung Padang, Bota Kiri di Perak Tengah pada 22 November. Tapi kesalahan, denda 50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Bermakna dekat sini tertuduh iaitu Ustaz Abdul Malik ini telah pun mengaku bersalah, menukarkan kenyataan beliau daripada tidak bersalah kepada bersalah. Jadi daripada situ kita dapat lihat maka beliau terus dijatuhkan hukuman. Mungkin sebelum itu dia memilih untuk perbicaraan, tapi sekarang dia memilih untuk apa orang kata untuk mengaku salah lah. Now yang bestnya tuan-tuan, apabila dia mengatakan bahawa ini adalah kumpulan dalam WhatsApp, kumpulan sufi tasawuf. Kita tahu kalau kita tengok tasawuf ni tuan-tuan, tasawuf ni sebenarnya adalah satu kumpulan yang sepatutnya mempunyai akhlak yang tinggi. Dia ada disiplin dia yang tinggi. Dia ada apa orang kata pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs dia yang tinggi. Dan dilihat sebenarnya kumpulan tasawuf ini sepatutnya menjadi satu medan membentuk jiwa. Tetapi sebaliknya kumpulan itu dilihat menjadi ataupun WhatsApp itulah bukan seluruh orang di dalam WhatsApp tersebut. Yang bersalah inilah dilihat menggunakan kesempatan itu untuk menghantar apa orang kata hantaran jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong sehingga menyebabkan beliau dipenjarakan. Nah, kalau kita tengok Januari, apa sebab dia? Antaranya adalah stokin lah. Saya tak tahu sama ada isu stokin ataupun isu lain. Tapi pada masa itu ramai yang menghantar apa orang kata dan juga posting di social media berkenaan dengan perkara-perkara yang jelek. Cuma di social media, terutama Facebook, mereka banyak menggunakan kata-kata ataupun nama-nama palsu. Jadi bila mereka menggunakan nama-nama palsu, benda tu tak kena lah. Tapi ustaz ni sebab ada nombor telefon kat situ, itu yang dia kantoi tu. Jadi yang lain tu tuan-tuan, sebenarnya apa tujuan dia? Dia more kepada nak
memporak-perandakan negara kita. Itu je tujuan utama dia. Memporak-perandakan negara kita, sebab dia tak ada modal lagi nak kenakan kita, tuan-tuan. Dia tak ada modal lagi nak kenakan kita. Saya terbaca ada satu posting tadi tu. Dulu beria-ia berguling-guling atas tanah lawan GST. Sebab saya tengok yang post tu orang PAS. Dia tak tahu ke pada tahun 2014 tu yang lawan GST tu termasuklah orang PAS. Termasuklah pemimpin-pemimpin PAS. Termasuk yang berarak sekali buat ceramah tu orang-orang PAS lah. Saya pelik. Tiba-tiba dia amnesia pula bila dia tak jadi kerajaan, dia pula amnesia. Dan kita tengok sekarang ni GST tak ada. So dalam masa